Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farah Adlina binti Abdullah dari kelas PT1S102 akan membentangkan tajuk Metodologi Al-Quran bagi penerapan akidah untuk memantapkan dan mengukuhkan keimanan seseorang Muslim bagi subjek Pengantar Akidah Islamiyah PIMK 1084. Sebelum masuk kepada tajuk metodologi Al-Quran, marilah kita memahami apa yang dimaksudkan dengan akidah. Akidah dari segi bahasa berasal dari perkataan aqada yang bermaksud simpulan atau ikatan. Dari segi istilah pula, satu kumpulan pemikiran dan nilai yang berkait dengan hati manusia dalam bentuk yang kukuh yang amat sukar untuk dipisahkan dari individu. Atau bahasa mudahnya, akidah dari sudut istilah ini ialah kepercayaan yang pasti dan keputusan yang muktamad yang tidak bercampur dengan syak atau keraguan pada seseorang tu yang berakidah sama ada akidah yang betul atau sebaliknya. Seterusnya, maksud ilmu akidah pula ialah ilmu yang mengambil berat berkenaan menetapkan hujah kepercayaan agama dengan mengemukakan bukti dan menolak keraguan. Seterusnya, marilah kita tengok metodologi Al-Quran bagi penerapan akidah untuk memantapkan dan mengukuhkan keimanan seseorang Muslim. Yang pertama ialah kebebasan akal daripada paksaan dan taklid. Al-Quran mengiktiraf akal manusia sebagai jalan untuk berfikir. Al-Quran ni mengajak manusia untuk berfikir dahulu untuk memahami konsep akidah tauhid. Seterusnya, Al-Quran juga menerapkan akidah ke dalam diri manusia dengan pembebasan daripada taklid buta, iaitu mengikuti suatu kepercayaan tanpa mengkaji dan berfikir. Al-Quran juga melarang sama sekali manusia untuk mempercayai suatu tanpa berfikir dan mengkaji kebenarannya. Dalil kebebasan akal daripada paksaan dan taklid, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah, maksudnya maka ketahuilah bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Surah Muhammad ayat 19. Maksudnya, Al-Quran tidak memaksa manusia untuk menerima bulat-bulat akidahnya sebelum manusia berfikir. Seterusnya, marilah kita belajar apa yang dimaksudkan dengan taklid. Taklid dari segi bahasa diambil daripada perkataan al-qiladah, iaitu meletakkan sesuatu di leher. Seterusnya, dari segi istilah pula, Ibnu Hamum mengatakan maksud taklid ialah mengamalkan pendapat orang lain tanpa hujah atau dalil. Dari Al-Imam Al-Ghazali pula mentakrifkan taklid ini sebagai menerima suatu pendapat tanpa mengetahui alasan atau hujah. Seterusnya, jumhur ulama usul mendefinisikan taklid sebagai mengikuti perkataan atau perbuatan orang lain tanpa meneliti dalilnya atau penerimaan hukum hakam daripada seorang imam tertentu. Apakah hukum jika seseorang itu bertaklid? Ulama berselisih pendapat untuk hukum taklid ni, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan hukum syariat berbentuk amali yang ditetapkan menerusi dalil zanni. Pendapat pertama mengatakan tidak harus bertaklid. Tidak harus bertaklid dan wajib berijtihad. Maka wajib ke atas setiap mukallaf berijtihad untuk dirinya pada perkara-perkara agama dan beramal dengannya. Seterusnya, pendapat kedua mengatakan harus bertaklid. Pendapat ini mengatakan harus bertaklid sama ada orang awam atau mereka yang mampu berijtihad. Ini merupakan pendapat Abu Ya'qub Ishaq ibnu Makhlad Al-Marwizi Al-Naisaburi. Menurut pendapat Muhammad ibnu Al-Hasan Al-Syaibani Al-Hanafi, harus hukum bertaklid bagi orang alim kepada mereka yang lebih alim daripadanya. Namun, orang alim tidak harus bertaklid kepada orang yang setaraf dengannya dari sudut ilmu. Selain itu, taklid juga diharuskan kerana tak semua manusia mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Oleh itu, bagi mereka yang tidak mempunyai kemampuan tersebut, hendaklah bertaklid kerana mereka tidak berupaya memahami nas dan tidak dapat mengistinbat hukum sendiri.
Seterusnya, Al-Quran juga menyuruh menggunakan akal untuk berfikir dan mengkaji menerusi alam nyata. Yang pertama, Al-Quran menerapkan akidah melalui arahan dan dorongan akal manusia untuk berfikir dan mengkaji alam nyata berpandukan panca indera. Yang kedua, fenomena alam yang terdiri daripada ciri manusia sendiri yang bermula daripada janin. Alam dunia termasuk gunung, bukit, lautan, haiwan serta alam langit seperti bintang dan matahari. Antara dalil yang menyuruh manusia menggunakan akal untuk berfikir dan mengkaji menerusi alam nyata ialah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون صدق الله العظيم. Mafhumnya, Dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar terang benderang dan bulan bercahaya, dan dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu berpindah randah pada tempat-tempat peredarannya masing-masing supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah tidak menjadikan semuanya itu melainkan dengan adanya faedah dan gunanya dengan yang sebenar. Allah menjelaskan ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui hikmat sesuatu yang dijadikannya. Surah Yunus ayat 5. Berdasarkan surah Yunus ayat 5, berikut merupakan gambaran peredaran planet-planet di orbitnya. Marilah kita tontonnya sama-sama. Kebanyakan orang mengira sistem tata surya kita berputar stabil seperti ini. Tapi sebenarnya, matahari membawa semua sistem tata surya mengelilingi inti pusat galaksi Bima Sakti. Dengan kecepatan 828.000 km per jam, akan membutuhkan waktu 230 juta tahun bagi matahari untuk menyelesaikan orbitnya mengelilingi galaksi Bima Sakti. Seterusnya, berikut merupakan ayat Quran berkaitan penciptaan manusia dan gambaran penciptaan manusia. Marilah kita tontonnya sama-sama.
Metodologi yang ketiga pula ialah mendedahkan akidah yang batil dan menetapkan kebatilannya. Al-Quran mendedahkan akidah yang batil agama-agama lain seperti animisme, Majusi, ateisme, Yahudi dan Kristian. Seterusnya, Al-Quran menolak kepercayaan tersebut dan mendedahkan penyelewengannya. Antara dalil yang menceritakan tentang kebatilan agama Kristian ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Maksudnya, wahai ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, janganlah kamu melampaui batas dalam perkara agama kamu dan janganlah kamu mengatakan sesuatu terhadap Allah melainkan yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa ibnu Maryam itu hanya seorang pesuruh Allah dan kalimah Allah yang telah disampaikannya kepada Maryam dan ia juga tiupan roh daripadanya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah daripada mengatakan yang demikian supaya menjadi kebaikan bagi kamu. Hanya Allah lah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah daripada mempunyai anak. Bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan cukuplah menjadi pengawal yang mentadbirkan sekalian makhluknya. Ayat tersebut jelas menceritakan tentang kebatilan agama Kristian yang mengatakan bahawa Allah ini mempunyai tiga dan Allah mempunyai anak. Seterusnya, antara ayat yang menceritakan tentang kebatilan agama Majusi pula ialah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم. Maksudnya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam dan siang, serta matahari dan bulan. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan janganlah pula sujud kepada bulan. Dan sebaliknya, hendaklah kamu sujud kepada Allah yang menciptakannya, kalau betullah kamu hanya beribadat kepada Allah. Ayat Surah Fussilat ayat 37 ini jelas menunjukkan kebatilan agama Majusi yang menyembah matahari sebagai Tuhan. Sebenarnya Allah menafikan hal tersebut dan menyatakan yang Allah lah yang mencipta matahari dan Allah lah Tuhan sekalian alam. Huraian dalil berikut ialah yang pertama, hanya Allah yang berhak disembah. Yang kedua, mengingatkan manusia betapa berkuasanya Allah sehingga terjadi siang dan malam dengan caranya yang tersendiri. Yang ketiga, janganlah sujud kepada tanda-tanda kebesarannya, akan tetapi sujudlah kepada penciptanya, iaitu Allah. Yang seterusnya, yang keempat, Al-Quran juga mengingatkan manusia akan kedudukannya di antara makhluk-makhluk yang lain. Seterusnya, metodologi Al-Quran yang keempat ialah membentangkan akidah yang benar dan mengisbatkan kebenarannya.
Yang pertama, Al-Quran menyatakan dengan tegas dan jelas sesuatu kepercayaan dan akidah yang benar kepada manusia untuk diikuti. Yang kedua, Al-Quran ni membuktikan kebenaran kepercayaan tersebut dengan membawa bukti-bukti yang kuat. Maknanya Al-Quran ni bukan sahaja dia menyatakan kebenaran akidah itu, tetapi Al-Quran juga membawa bukti-bukti akan kebenaran kepercayaan tersebut. Seterusnya, Al-Quran ni sentiasa mencabar orang-orang kafir untuk merenung ciptaan Allah serta memikiri keajaibannya. Seterusnya, yang keempat, Al-Quran juga sentiasa membentang tentang konsep akidah yang benar, terutama keesaan Allah dan sifatnya yang maha mutlak dan sempurna. Seterusnya, dalil bukti akidah yang benar ialah dalam surah Al-Ikhlas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Sadaqallahul Azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ia tidak beranak dan ia pula tidak diperanakkan dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Huraian surah Al-Ikhlas, Al-Quran menyatakan bahawa Allah itu Esa untuk menafikan kesesatan dan kebatilan akidah golongan yang mendakwa Allah itu ada anak, seperti agama Kristian yang mendakwa Tuhan itu ada tiga, serta berbagai bentuk akidah juga perbuatan syirik lain. Berikut merupakan sumber rujukan yang saya gunakan untuk membuat slide ini. Setakat itu saja pembatangan saya pada hari ini. Yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.